Hai, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan bincangkan matematik tingkatan 4 bab 1 praktis kendiri 1.1f soalan 2. Saya telah bincang soalan 1 pada video yang sebelum ini dan kamu boleh dapatkan link untuk video tersebut di bahagian bawah video ini ya. Sekarang mari kita pergi ke buku teks muka surat 23. Praktis kendiri 1.1f soalan 2. Tulis setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am. Seterusnya selesaikan persamaan kuadratik tersebut. Berbeza dengan soalan 1 yang sudah disusun dalam bentuk am, soalan 2 ini lagi rumit. Soalan 2 ini belum lagi disusun dalam bentuk am. Maka kita perlu langkah kerja yang lebih kalau kita nak selesaikan soalan inilah. Sekarang, mari kita tengok bersama-sama cara untuk menyelesaikannya. 2E, M, buka kurungan, M tambah 2, tutup kurungan sama dengan 3. Yang ini, mula-mula kita akan perlu kembangkan kurungan dahulu. Yaitu ini kena darab masuk dengan M. Lepas tu kena darab masuk dengan positif 2. Menjadi M kuasa 2 tambah 2M. Sama dengan 3. Kalau kamu pandai sikit, sebenarnya 3 ini boleh dipindahkan ke bahagian kiri dalam satu langkah sahaja. Maka kita tukarkan ini dan terus letak tolak 3 di sini sama dengan sifar di sini. Dengan ini kita sudah susunkan dalam bentuk am. Dan selepas itu kita perlu buatlah apa yang kita telah buat di soalan 1. Yaitu kita kena tengok dulu ini. Kalau A ialah 1, maka kita akan fikirkan apa yang didarab akan menghasilkan C. Dan mana satu gabungannya apabila ditambah akan menghasilkan B. Jadi C sama dengan negatif 3. Bagaimana kita boleh darabkan dua nombor untuk mendapatkan negatif 3? Negatif 1 darab 3. Negatif 3 darab 1. Ada lagi tak? Tak ada lagi kan? Jadi lepas tu kita tengoklah negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. Maka kita pilih yang ini. Jadi seterusnya kita hanya akan tulis ini sama dengan sifar. Lepas tu negatif 1 depan, 3 belakang sini. Kalau nak terbalik pun boleh. Dan 3 adalah positif. Selepas itu soalan ini adalah M. Jadi jangan letak X, letak M. So macam itu saja. Dan lepas tu M sama dengan 1 ataupun sama dengan negatif 3. Maka inilah jawapan 2E. Senang tak? Senang saja kan? Seterusnya mari kita tengok soalan B. 3P 11 tolak 2P 15. Jadi kita perlu kembangkan dulu kurungan ini. 3P darab dengan 11 menjadi 33P. Lepas tu 3 darab dengan negatif 2P menjadi negatif 6P kuasa 2. Lepas itu kita pindahkan positif 15 dari kanan ke kiri menjadi negatif 15. Sama dengan
sifar. Selepas itu, kalau kita tengok-tengok, pikir-pikir, kita akan nampak sesuatu. Apa dia? Yaitu, ketiga-tiga sebutan ini boleh dibahagi dengan 3. Menjadi 11pi tolak 2pi kuasa 2 tolak 5 sama dengan sifar. Selain cara ini, kita juga boleh buat macam ini. 3pi 11 tolak 2pi sama dengan 15. Bahagian kiri boleh bahagi dengan 3. Bahagian kanan pun boleh bahagi dengan 3. Jadi 3 bahagi 3 jadi 1 saja. 15 bahagi 3 jadilah 5. Lepas tu menjadi pi 11 tolak 2pi sama dengan 5. Dan pi ini kembangkan menjadi 11pi. Dan tolak 2pi kuasa 2. 5 ini pindah dari kanan ke kiri menjadi negatif 5 sama dengan sifar. Jadi kamu tengok-tengok jawabannya sama saja. Okey. Ada 2 cara boleh digunakan. Dan selepas itu, yang ini belum lagi disusun dalam bentuk am. Maka kita perlu susunkan dulu lah menjadi negatif 2pi kuasa 2 tambah 11pi tolak 5 sama dengan sifar. Lepas itu, E ini sama dengan negatif 2. Bukannya 1. Maka kita akan guna depan, tengah, belakang. Jadi carilah tempat di tepi itu, tuliskan depan, belakang, lepas tu tengah. Lepas tu bawah depan ini letakkan negatif 2pi kuasa 2. Di bawah B ini tuliskan negatif 5. Di bawah P ini tuliskan 11pi. Lepas tu carikan apakah yang di dalam akan menghasilkan negatif 2pi kuasa 2. Contohnya mungkin boleh jadi negatif 2pi darab dengan pi. Jadi sebab kita ada beberapa pilihan, maka kita boleh cuba perlahan-lahan lah. Kecuali kalau kamu ada kalkulator. Jadi negatif 5. 1 dengan negatif 5. Tengok boleh jadi tak? Kalau kita guna pilihan gabungan ini. Negatif 2pi darab negatif 5. Menghasilkan positif 10pi. Pi darab 1. Menghasilkan pi. Bila 2 ini ditambah, dapat 11pi. Maka ini bermaksud saya telah terjumpa langkah kerja yang pertama, yaitu negatif 2pi tambah 1 pi tolak 5 sama dengan sifar. Lepas itu jadilah negatif 2pi tambah 1 sama dengan sifar, ataupun pi tolak 5 sama dengan sifar. Dan kalau kamu hebat, kamu boleh terus tulis jawapan pi sama dengan 5. Dan lepas tu pi sama dengan 1/2. Jadi inilah jawapan 2B. Kalau kamu merujuk jawapan buku teks, kamu mungkin tertanya-tanya, kenapa jawapan buku teks itu ialah macam ini? Dua pi kuasa 2 tolak 11pi tambah 5 sama dengan sifar. Ada sesiapa yang boleh beritahu saya kenapa jawapan buku teks macam ini tak? Tapi jawapan ini, jawapan akhir pun sama dengan jawapan saya.
Siapa tahu kenapa macam itu? Jawabannya ialah sebab buku teks darabkan ke semua ini dengan negatif 1. Maka pun tukarlah dari ini ke ini. Dan sebab sifar di sebelah kanan ini darab dengan apa-apa pun tidak ada kesan, maka dia kekal sebagai sifar sajalah. Walaupun yang sebelah kiri ini sudah berubah. Jadi kedua-dua jawapan pun betul ya. Seterusnya kita pergilah soalan 2C. 1/2 Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak Y. Yang ini ada pecahan. Pecahan ini nanti kita perlu usahakan untuk buatkannya tak ada pecahan. Tapi sebelum itu mari kita pindah dulu lah. Ini pindah ke kiri menjadi positif Y. Lepas itu ini pindah ke kiri menjadi negatif 12 sama dengan sifar. Lepas itu semua ini didarab dengan 2 setiap sebutan menjadilah Y kuasa 2 tambah 2Y tolak 24 sama dengan sifar. Dan lepas itu kita tengok sini ialah 1. Maka kita pun boleh tuliskan B sama dengan 2, C sama dengan negatif 24. Lepas itu fikirkan apakah dua nombor yang didarab boleh menghasilkan negatif 24 dan bila ditambahkan menghasilkan 2. Mari kita fikir bersama-sama. Kalau saya rasa saya nak cuba dengan menggunakan 6 darab negatif 4 dulu. Kalau ini, maka saya akan ada 6 tambah negatif 4. Jadilah 2. Maka ini bermaksud langkah kerja saya akan jadi ini. Lepas tu 6 masuk depan, negatif 4 masuk belakang sini. Depan ni letak Y dan 6 tu positif, maka tambah. Inilah langkah kerja yang seterusnya. Selepas itu akan ada Y sama dengan negatif 6 ataupun Y sama dengan 4. Kenapa negatif 6 dan kenapa 4? Sebab kalau kita masukkan negatif 6 ke dalam, ini akan jadi sifar. Sifar darab dengan tak tahu apa-apa di sebelah ini akan menghasilkan sifar. Ataupun kalau saya masukkan 4 ke dalam sini, 4 tolak 4 jadi sifar. Sifar darab dengan sebelah depan ini, tak kira apa dia, pun akan menghasilkan sifar. Itulah sebabnya kenapa jawapan kita macam itu. Dan seterusnya kita tengoklah soalan D. D ni E tambah 5 per E sama dengan 6. Ini pun boleh ubah E di bawah. Jadi apa yang kita boleh buat untuk hilangkan penyebutnya? Sama macam yang di sini. 1/2 ini bagaimana kita hilangkan 1/2? Kita darab setiap sebutan dengan 2 kan? Maka di sini kita pun akan buat benda yang sama, yaitu kita akan darabkan setiap sebutan ini dengan E. Menjadi E darab dengan E kuasa 2. Lepas itu 5 per E darab dengan E jadilah 5 sahaja. Dan 6 darab E jadi 6E. Seterusnya kita akan susun semula. Tolak 6E tambah 5 sama dengan sifar. Dan
Ini kita dapati E ialah 1, B ialah negatif 6, C ialah 5. Bagaimana nak dapatkan nombor yang kita nak cari itu? 5 ini. Bagaimana boleh darab dapat 5? 1 darab 5. Ada lagi tak? Negatif 1 darab negatif 5. Jadi, di dalam dua pilihan ini, yang mana satu bila ditambah akan jadi negatif 6? Inilah kan. Sebab negatif 1 tambah negatif 5 jadi negatif 6. Oleh itu, kita sudah jumpa jawaban yang seterusnya, yaitu negatif 1, negatif 5 sama dengan sifar, depan itu letak E. Dan kita akan ada E sama dengan 1 ataupun sama dengan 5. Jadi semakin kita buat, dia macam semakin senang kan. Seterusnya kita tengok I. 8 per K sama dengan 2 tambah K. Yang ini pun sama. Setiap sebutan ini kita darab dengan K. Jadi kita akan ada 8 per K darab K tinggallah 8. Lepas itu kita akan ada 2 darab K jadi 2K. Lepas itu kita ada K darab K jadi K kuasa 2. Maka ini langkah seterusnya akan menjadi 8 sama dengan 2K tambah K kuasa 2. Susunkan semula, kita akan ada K kuasa 2 tambah 2K tolak 8 sama dengan sifar. Dan lepas tu E ini pun 1, B ialah 2, C ialah negatif 8. Bagaimana kita fikir-fikirkan apa yang didarab dapat negatif 8? Kalau saya akan buat ini. 2 darab negatif 4. Ini mungkin jadi negatif 8 kan? Lepas itu, negatif 2 darab 4. Ini pun boleh jadi negatif 8. Lepas itu, tambahlah. 2 tambah negatif 4 dapat negatif 2. Negatif 2 tambah positif 4 dapat positif 2. Maka inilah yang saya mahukan. Jadi seterusnya apa yang akan dibuat? Tulis inilah. Tolak 2 sini, 4 sini, tambah sini, lepas tu sini letak K, sini letak K. Dan seterusnya K sama dengan 2 ataupun K sama dengan negatif 4. Jadi ini jawapan I. Seterusnya pergi ke F pula. Oke, F. 2H tambah 6 per H sama dengan 7. Oke, pun sama dengan D dan I tadi. Semua ini kita darab dengan H. Menjadi 2H kuasa 2. Lepas tu tambah 6 sama dengan 7H. Siapa ada masalah mendapat ini, dia macam ni ya. Sebab setiap sebutan ini dan ini darab dengan H kan. Maka kita akan ada 2H darab dengan H. Jadi 2H kuasa 2. 6 per H darab dengan H dapatlah 6. Dan 7 darab H dapatlah 7H. Okey. Tujuan ini ialah untuk hapuskan pecahan. Kalau ada pecahan tak dapatlah kita nak kira dengan senang. Selepas itu kita susun semula menjadi 2H kuasa 2 tolak 7H tambah 6 sama dengan sifar. Dan memandangkan depan ini, E ini bukan nombor 1 lagi, maka kita perlu guna inilah. Depan, tengah, belakang. Di tepi sini, depan, belakang, lepas tu tengah. Dan di bawah ini, 2H kuasa 2, 6, negatif 7H. Lepas tu fikirlah, apa yang didarab boleh menghasilkan 2H kuasa 2. Sememangnya 2H darab H. Sebab kita nak pisahkan H tu. Lepas tu untuk 6.
Kalau kita tengok T ini ada negatif, maka maksudnya tak dapatlah kita gunakan positif di sini. Sebab kalau positif di sini sampai bila-bila pun tak ada negatif lah. Sebab D itu ialah positif sudah. Maka kita boleh fikir-fikirkan ini letak negatif 2, ini letak negatif 3. Cubalah 2H darab dengan negatif 3 menjadi negatif 6H. Lepas itu H darab negatif 2 menjadi negatif 2H. Kalau tambah jadi negatif 8H. Maksudnya salah lah. Seterusnya mari kita coba lagi dengan pilihan yang lain. Nombor apa yang nak digunakan? Mungkin kita boleh coba negatif 1 dengan negatif 6. Coba 2 darab negatif 6 menjadi negatif 12H. Oh, besar sangat. Maksudnya tak boleh. Oke. So, tukarkan. Lepas itu kita coba negatif 6 sini, negatif 1 sini. Tengok apa terjadi. Ini pun akan jadi negatif 2H dengan negatif 6H. Tambah pun jadi negatif 8H. Pun tak jadi. Jadi maka kita coba lagi lah dengan gabungan yang lain. So, apakah gabungan yang kita sudah guna tadi? Masih ingat tak? Kalau tak ingat, tak apalah. Mari kita coba ini. Negatif 3, negatif 2. Tadi kita guna negatif 2, lepas tu negatif 3 kan? Jadi sekarang kita coba ini lah. 2H darab negatif 2 menjadi negatif 4H. H darab negatif 3 menjadi negatif 3H. Negatif 3 tambah dengan negatif 4 dapat negatif 7. Maka selepas beberapa percubaan, kita akhirnya sudah menemui apa yang kita mahu itu, yaitu 2H tolak 3, H tolak 2 sama dengan sifar. Seterusnya, kita akan ada 2H tolak 3 sama dengan sifar ataupun H tolak 2 sama dengan sifar. Maka depan ini H sama dengan 3/2. Yang kedua ini H sama dengan 2. Inilah jawapan 2E. Seterusnya G pula. G H tolak 2, H tolak 1 sama dengan 12. Jadi perlu kembangkan kurungan. H darab dengan H menghasilkan H kuasa 2. Lepas itu H darab dengan negatif 1 menghasilkan negatif H. Lepas itu negatif 2 darab dengan H menghasilkan negatif 2H. Dan negatif 2 darab dengan negatif 1 menghasilkan positif 2. Dan kalau kamu hebat, kamu boleh terus pindahkan positif 12 ini dari kanan ke kiri menjadi tolak 12. Sama dengan sifar. Seterusnya, mari kita selesaikanlah sebutan serupa itu. Yang ini sebutan serupa negatif H tolak 2H. Ataupun tolak H tolak 2H. Jadilah tolak 3H. Yang ini positif 2 tolak 12. Ada 2 nak tolak 12. Cukup tak? Tak cukup kan? Apa akan terjadi? Kurang 10. Jadi sini H kuasa 2 tolak 3H tolak 10 sama dengan sifar. Dan seterusnya E kita sama dengan 1 kan? Maka kita ada B sama dengan negatif 3 dan C sama dengan negatif 10. Kalau 3 sini ya, maka saya sudah fikirlah sama ada 5 darab negatif 2 atau negatif 5 darab 2. Bila kita tengokkan B ini adalah negatif,
Maka saya akan guna inilah. Sebab saya tahu negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Kalau yang ini, 5 tambah negatif 2 akan dapat positif 3. So, saya akan gunakan yang kedua itulah. Ini akan jadi negatif 5, 2 tambah H sama dengan sifar. Jadilah H sama dengan 5 ataupun H sama dengan negatif 2. Seterusnya kita pergi ke soalan H pula. 2x tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3x tolak 2. Makin rumit jadinya ya. Sekarang kuasa 2 ini bermaksud 2x tolak 1 ini akan ditulis sebanyak 2 kali. Sama dengan 3x tolak 2. Lepas itu kita perlu kembangkanlah dua kurungan ini. Mula-mula 2x darab dengan 2x menghasilkan 4x kuasa 2. Selepas itu 2x darab dengan negatif 1 menghasilkan negatif 2x. Selepas itu sampailah giliran yang kedua dalam kurungan pertama ini. Negatif 1 darab 2x menjadi negatif 2x. Dan terakhir sekali, negatif 1 darab negatif 1 menjadi positif 1. Dan sama dengan 3x tolak 2. Kalau kamu hebat, kamu boleh pindahkan terus macam tadi. 3x dari kanan ke kiri menjadi negatif 3x. Negatif 2 dari kanan ke kiri menjadi positif 2. Lepas itu sama dengan sifar. Dan seterusnya kita boleh selesaikan sebutan yang serupa. Oke, yang saya tanda itu ialah sebutan yang serupa. Jadi kita akan ada 4x kuasa 2. Tolak 2, tolak 2, tolak 3. Jadilah tolak 7x. Tambah 1, tambah 2. Jadilah tambah 3. Sama dengan sifar. Selepas itu, ini ialah 4 bukan 1. Maka kita akan ada depan, belakang, tengah. Salin dulu ini ke bawah. 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan sifar. Yang ini depan, ini tengah, ini belakang. Jadi depan akan sama dengan 4x kuasa 2 sini. Lepas itu belakang ini adalah 3 dan tengah ini adalah negatif 7x. Sekarang kita pikirkan mana satu di darat menghasilkan 4x kuasa 2. Kita boleh guna ini dulu, 4x darab dengan x dulu. Mari kita coba-coba. Lepas itu 3 ini. 3 ini dia boleh jadi negatif 1 darab negatif 3 kan. Juga boleh jadi 1 darab 3. Dan sekarang disebabkan tengah ini adalah negatif 7x. Maka saya akan coba dulu dengan negatif punya lah. So, coba-coba letakkan ini negatif 1 dan ini negatif 3. Kalau macam ini, 4x darab negatif 3 sudah jadi negatif 12x. Jadi, gabungan ini tak betul. Tukar semula. Kalau ini negatif 3, ini negatif 1. Tengok jadi ke tidak. 4x darab negatif 1 jadi negatif 4x. X darab negatif 3 jadi negatif 3x.
Bila negatif 3 tambah dengan negatif 4 dapat negatif 7. Maka ini bermaksud sudah jumpa langkah yang seterusnya, yaitu 4x tolak 3, x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi sekarang kita akan ada 4x tolak 3 sama dengan sifar ataupun x tolak 1 sama dengan sifar. Dan ini x sama dengan 1. Dan depan ini 4x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 4. Jadi inilah jawaban untuk 2H. Dan soalan terakhir. Soalan 2I. R tambah 1, R tambah 9, 16R. Kembangkan A darab R menjadi R kuasa 2. A darab positif 9 menjadi positif 9R. Lepas itu positif 1 darab R menjadi positif R. Dan positif 1 darab positif 9 menjadi positif 9. Dan sama dengan 16R masih sama. Kalau kamu pandai sedikit, boleh pindahkan terus 16R ini dari kanan ke kiri menjadi di sini tolak 16R sama dengan sifar. Kalau tak, terpaksa buat sedikit langkah tambahan, yaitu selepas kita tuliskan langkah pertama, barulah kita pindahkan 16R tu dari kanan ke kiri. Jadi di sini kita boleh buat tolak menjadi negatif 6R tambah 9R kuasa 2 salin sama dengan sifar. Kalau ada orang tertanya, mana datangnya 10R ini? Dari sini ya. Selepas itu, ini E-nya 1, maka kita akan gunakan B sama dengan negatif 6 dan C sama dengan 9. Dan kalau 9 ini boleh datang dari 3 darab 3 ataupun negatif 3 darab negatif 3. Dan kalau kita tengok B adalah negatif 6 kan, maka yang inilah akan kita gunakan. Sebab yang atas tu jawapannya 6. So sini adalah negatif 6. Maka langkah saya seterusnya ialah R tolak 3, R tolak 3 sama dengan sifar. Dan disebabkan kedua-dua ini sama, maka kita hanya ada satu jawapan saja, yaitu R sama dengan 3. Dengan itu, berakhirlah perbincangan kita untuk praktiskan diri 1.1F soalan 2. Jadi, saya harap Anda boleh faham apa yang saya telah terangkan lah. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. See you again. Jangan lupa subscribe channel saya ya.